Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid 3 Aula dan 3 Asan? Baiklah, pembelajaran pada hari ini kemahiran seni bahasa. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 36. Okey, jom kita lihat dahulu info bahasa yang disampaikan. Okey, ia berkenaan dengan rima dan jeda. Apa itu rima? Rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Okey, jadi ingat, rima ialah bunyi yang sama. Okey, ataupun kita boleh rujuk juga kepada huruf atau kata akhir, tapi kita fokuskan kepada bunyi lah. Okey. Kemudian yang kedua ialah jeda. Jeda ialah hentian di tengah baris pantun. Dalam rangkap pantun kedua di atas, jeda ditandai oleh lambang palang atau panggil palang. Okey. Kalau macam tanda tolak tu kita panggil sempang. Okey, baiklah. Jom kita tengok tajuk kita pada hari ini, Taman Negara Kita. Okey. Jadi murid-murid boleh lihat dekat situ ada 4 rangkap pantun, 2 yang dah lengkap, 2 lagi belum. Okey, jadi kita nak tengok fokus kepada berkenaan dengan format pantun. Okey, jadi dekat dalam satu rangkap pantun ada 4 baris. Okey, kemudian 2 baris atas tu kita panggil dia sebagai pembayang maksud, dan 2 baris bawah kita namakannya ialah maksud pantun. Okey, jadi 2 atas tu pembayang maksud, hanya sekadar kiasan dalam pantun. Kemudian 2 bawah tu barulah maksud yang ingin disampaikan. Okey, kemudian baris 1 dan baris 3 ditulis format pantun tu sama baris. 2 dan 4 pula sama baris. Jadi pasangan dia 1, 3, 2, 4. Okey, itu dalam penerangan rangkap pertama. Kemudian penerangan dalam rangkap kedua nak difokuskan tentang rima dan jeda tadi. Okey, rima dan jeda. Rima tadi hujung, okey, bunyi hujung dalam rangkap pantun. Okay, kalau kat situ contoh dia gi. Okey, macam cikgu kata tadi, pasangan dia mesti sama 1 dan 3. Jadi 1 dan 3 bunyi dia gi, gi. Okey, pagi, tinggi. Kemudian pasangan yang kedua 2 dan 4 tu, okey, air, cair, air. Okey, jadi itu adalah rima di hujung pantun. Kemudian satu lagi tadi jeda. Okey, jeda tu tanda palang tu di tengahnya lah. Okey, biasanya dijumpai pada perkataan yang kedua dalam setiap baris. Okey, jadi pasangan 1 dan 3 tadi ra, ra. Kemudian pasangan 2 dan 4 san, san. Okey, jadi kita nak lengkapkan pantun yang ketiga. Okey, jadi dah diberikan 2 baris bawah, iaitu maksud pantun. Okey, maksud. Jadi kita tengok pada rima akhir baris ketiga gi, dan rima akhir bagi baris keempat nya. Jadi yang mana pasangan dia? Kita nak tengok baris 1 mesti gi juga, sebab nak samakan dengan yang 3 tu. Okey, jadi yang atas itulah jawapan dia kan, pokok bidara di tepi perigi. Okey, kemudian yang baris yang kedua pasangan dia nya bersama dengan baris yang keempat tadi. Okey, jadi begitulah kita nak kenal pasti. Okey, boleh kenal pasti. Yang penting kita kenal pasti yang rima dulu, baru kita kenal pasti yang jeda. Jeda pun samalah, nampak kat situ sama juga, bidara, negara, mempelam dan alam. Kemudian cara nak menulis, macam cikgu tekankan lagi sekali, 1 dan 3 barisnya sama. Okey, jadi cikgu buat garisan tu sebagai rujukan supaya kamu menulis tu dalam format yang betul. Okey, kemudian sama juga baris yang kedua sama dengan baris yang keempat. Cikgu buat garisan supaya kita dapat tulis tu tegak sama baris. Okey, kemudian jangan lupa juga tanda baca dalam pantun. Okey, baris 1 koma, baris kedua koma bertindih, baris yang ketiga koma, dan baris yang keempat diakhiri dengan noktah. Mesti noktah. Okey, rangkap yang keempat diberikan pula 2 baris atas, iaitu kita panggil sebagai pembayang maksud.
kita kenal pasti melalui rima hujungnya kok. Okey, dan baris yang kedua ri. Jadi pasangan untuknya pun mesti yang ketiga tu kok juga dan yang keempat ri. Okey, kemudian macam biasalah gariskan di tepi supaya tegak sama 1 dan 3. Kemudian baris yang kedua dengan 4. Dan jangan lupa koma baris yang ketiga dan baris yang keempat bila habis pantun mesti noktah ataupun titik. Okey, begitulah dia kita nak melengkapkan pantun dengan format yang betul. Okey, baiklah aktiviti kamu pada hari ini. Okey, buku aktiviti kamu sama juga. Okey, cipta pantun 4 kerat. Okey, jadi kita nak tuliskan pantun berdasarkan maksud pantun yang diberikan. Selalu pantun dah diberi, kamu kena cari maksud. Hari ini maksud dah diberikan, kamu tuliskan pantun dia. Okey, yang paling penting bawah tu dituliskan format pantun. Kita nak tulis dalam format pantun yang betul. Tak nak lagi ada salah-salah, maksudnya sama baris ataupun rimanya salah. Okey. Jadi dekat sini cikgu bagikan dua. Sebelah kiri tu ialah pembayang maksud, okey, dengan tulisan yang tanda biasa. Kemudian tulisan yang bercetak tebal di sebelah kanan tu adalah maksud pantun. Okey. Jadi dekat sini, okey, kita kenal pasti dulu, okey, susunan dalam format pantun, iaitu baris pertama yang mana, baris yang kedua, baris yang ketiga dan baris yang keempat. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia pasangan dia dengan sebelah-sebelah lah, kiri dan kanan lah. Okey. Kemudian kita nak cari rima pantun tu supaya dia menjadi rima yang betul. Okey. Okey, jadi dekat sini okey, cikgu berikan dekat situ cari maksud pantun tu dengan pantun yang pertama tu betul lah. Okey, melupakan hari janganlah kita melupakan hari bumi yang disambut bersama-sama pada bulan April. Jadi yang sebetulnya yang satu tu lah. Okey, sebab daripada maksud pantun tu. Kemudian kita nak tulis pantun mengikut rima dia. Okey, baris 1 ra, baris kedua mi. Kemudian kita nak kenal pasti yang ketiga ra tu, April tiba semua gembira. Ra tu yang ketiga. Dan bulan sambutan hari bumi adalah baris yang keempat. Jadi kamu jangan salah tulis ya. Okey, kamu tulis ikut je kan. Sebenarnya pun dia saja nak kelirukan awak, supaya awak lebih berhati-hati apabila ingin menulis pantun, okey, dalam mengikut format yang betul. Okey, jadi ini satu contoh yang cikgu berikan kepada awak. Okey, ikan dituba di hujung muara ra, rima yang pertama, baris pertama. Kemudian baris yang kedua, okey, cikgu kedalamkan sedikit. Okey, dalam hutan simpan jerami, mi. Okey, kemudian koma bertindih. Kemudian baris yang ketiga, kita nak samakan rima ra. Okey, jadi jangan tersalah tulis bulan sambutan hari bumi ya. Jadi jawapan dia yang betul tu 3 dan 4 tu. April tiba semua gembira, koma. Kemudian baris yang keempat, bulan sambutan hari bumi. Hari bumi, jangan salah tulis huruf besar sebab dia adalah kata nama khas. Sama juga dengan April tadi kan. Okey. Jadi titik. Okey. Jadi itulah dia pantun bagi maksud pantun yang diberikan. Okey. Jadi untuk menulis ni dia macam itulah, nampak tu. Bersilang tu. Okey. Sebenarnya bukan bersilang tu bukan apa, sebab nak tengokkan rima hujung tu sama, ra ra. Mi mi. Okey. Jadi sama juga jawapan yang kedua tu pun. Kamu nak cipta pantun yang kedua tu, okey, di atas jerami menjemur longan, ngan. Okey, longan diletakkan di atas talam. Jadi ngan mesti dengan yang ketiga, ngan. Hari bumi sifar buangan untuk lestarikan semesta alam. Okey, kalau kamu perhatikan pun nampak cikgu bulatkan banyak-banyak kali tu tanda koma dengan tanda titik. Kita dah tahu tanda titik mesti baris yang keempat. Okey, tanda koma sama ada 1 ataupun 3, dan titik koma bertindih tu kita baris yang kedua. Okey.
Jadi sama juga. Okey. Yang ketiga tu pun sama, kamu kenal pasti. Okey, tuliskan ikut sama macam cikgu pun senang, lagi mudah. Okey, kamu dapat belajar kenal pasti dengan lebih fokus. Okey. Mengail ikan di atas jeti, berumpankan ikan anak gelama. Boleh lakukan pelbagai aktiviti kita jalankan bersama-sama. Kemudian sama juga yang keempat, daun beremi banyak di pekan, ada gamat juga mutiara. Hari bumi kita raikan, elektrik dijimat alam terpelihara. Okey. Jadi dekat sini pun kamu dah kenal pasti format pantun. Sekarang kamu nak masukkan dengan maksud pantun yang sesuai, yang betul. Okey, maksudnya pantun tu sama dengan maksud pantun yang kita nak tulis, yang telah diberikan. Okey. Jadi yang kedua tu, pada hari bumi kita tidak membuang sampah sarap untuk melestarikan alam sekitar. Jadi maksud yang ingin disampaikan itulah, okey, kita tidak membuang sampah sarap untuk melestarikan alam sekitar pada hari bumi. Jadi itu merujuk kepada rangkap pantun yang kedua. Okey. Sebab nampak perkataan yang lebih kurang sama tu pun kamu dah dapat kenal pasti pun sebenarnya, kan? Okey. Sama juga maksud pantun yang ketiga, melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama pada hari bumi. Pun sama, itulah dia jawapan dia yang ketiga. Dan yang terakhir, semasa menyambut hari bumi, kita perlu menjimatkan penggunaan elektrik untuk memelihara alam sekitar. Okey, yang cikgu gariskan itu adalah kata kunci lah. Kita nak kenal pasti mana jawapan yang berkaitan. Maksudnya mana pantun yang berkaitan. Okey. Jadi ini pun sama, cikgu bimbing berikan jawapan yang keempat, pantun yang keempat. Okey, cikgu ulang balik, tulis dalam format pantun yang betul. Daun beremi banyak di pekan, koma. Okay, kemudian jarak sikit tulis. Ada gamat juga mutiara. Kemudian koma bertindih. Okey, jangan lupa koma ada titik di atasnya, noktah di atasnya. Okey, kemudian yang ketiga, hari bumi kita raikan. Sebab sama bunyi rima kan. Okey. Dan baris yang keempat, elektrik dijimat alam terpelihara. Okey. Jadi begitulah aktiviti kamu pada hari ini, mencipta pantun dengan format yang betul. Okey. Jadi itu sahaja aktiviti kamu pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat menulis pantun tersebut dengan betul, ya. Jangan tersilap antara baris 3 dengan baris 4 tersebut. Okey, sebab cikgu tahu kamu mesti nak terus tulis je kan jawapannya, kan. Okey. Alright, itu sahaja. Selamat menyiapkan kerja. Sekian, terima kasih.